Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertamanya dan selama-lamanya marilah kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah SWT dengan limpah dan kurnia dapat kita bersama-sama hadir pada malam ini untuk kita sama-sama mendengar beberapa ayat Allah dan hadis Rasulullah SAW bagi kita mengetahui apakah yang patut kita buat di atas muka bumi Allah SWT yang sementara ini. Mudah-mudahan kita dapat laksanakan, insya-Allah. Hantaran rahmatullah Allah SWT, hari ini kita sambung dalam bab tawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah SWT. Banyak benda yang kita dah lalui, baik sedar ataupun tak sedar, maka sifat tawakal, berserah diri kepada Allah SWT adalah suatu perkara yang cukup penting, hinggakan kita merasa tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Abu Lais As-Samarkandi meriwayatkan dengan sanadnya daripada Salim bin Abil Al-Jadi radhiyallahu anhu berkata, Nabi Isa alaihissalam bin Maryam alaihissalam berkata, kamu jangan menyimpan makan untuk esok hari, dan esok hari akan datang dengan rezekinya. Dan perhatikanlah semut. Siapakah yang memberi rezeki jika kamu berkata semut perutnya kecil? Maka perhatikanlah burung. Jika kamu berkata burung bersayap, maka perhatikan binatang-binatang alangkah besar badannya dan gemuknya. Kata Nabi Isa alaihissalam, janganlah kamu menyimpan makan untuk esok hari. Maksud dalam yang lain, jangan kamu risau dengan rezeki yang akan datang besok, kerana esok hari akan datang dengan rezeki dia. Esok datang dengan rezeki dia. Hari ni rezeki ni, hari ni masak macam-macam lah kan, dapat makan asam pedas ke kan, tiba kawan-kawan belanja roti canai ke, ada rezeki dia. Besok ada rezeki dia lain. Jika kamu mengatakan semut perutnya kecil, perhatikan semut pun ada rezeki. Dan orang kata semut kecil boleh Ustaz kan? Maka perhatikan burung. Jika kamu berkatakan burung ni bersayap, ni burung bersayap kan? Maka perhatikan binatang-binatang alangkah besar badannya dan gemuknya. Tengok pada binatang-binatang yang besar pula kan? Macam mana Allah beri rezeki pada dia. Gajah kan, patutnya dia gemuk macam tu, makan daging. Tak, dia macam makan pokok, makan tebu kan? Makan jagung, makan buah-buahan kan? Gemuk kan? Ni Abu Lais meriwayatkan dengan sanadnya daripada Abu Majlis berkata, Umar radhiyallahu anhu berkata, tidak aku ambil kira bagaimana keadaanku di waktu pagi, adakah ianya menggembirakan atau menyusahkan, sebab saya sendiri tidak mengetahui manakah yang lebih baik bagiku, adakah senang atau susah, manis atau pahit. Kata Sayyidina Umar, tidak aku hiraukan apa yang akan berlaku pada besok pagi, adakah dia menggembirakan atau menyedihkan, kerana aku tidak mengetahui adakah menggembirakan itu baik untuk aku ataupun menyedihkan itu baik untuk aku.
susah atau senang, manis ataupun pahit. Kadang-kadang senang ini menyebabkan kita senang ataupun mengembirakan kita. Kadang-kadang senang ni menyusahkan kita ataupun menyedihkan kita. Itu juga dengan susah ataupun dengan perkara-perkara yang menyusahkan. Kadang-kadang dia sedih, dia menyusahkan dan sebagainya. Tetapi kadang-kadang ada juga perkara-perkara yang menyusahkan ini menggembirakan, membahagiakan. Ini sebab tu kita tawakal, nak jatuh ataupun nak fikirkan sifat tawakal kepada Allah SWT. Hendaklah kita ni fikir bahawa Allah ni tak zalim. Sesuatu ni milik Allah, sesuatu ni adalah ketentuan Allah SWT, dan Allah tidak meletakkan, tidak zalim untuk meletakkan sesuatu pada kita, baik kesusahan ataupun kebaikan. Abu Lais meriwayatkan dengan sanadnya daripada Muttalib bin Hatib radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, tiada sesuatu yang diperintahkan Allah kepada kamu melainkan sudah saya perintahkan kepada kamu. Allah kata, tiada sesuatu yang diperintahkan Allah kepada kamu melainkan sudah saya perintahkan kepada kamu. Suatu yang berlaku kepada kamu ni, baik senang ke susah, adalah suatu yang telah diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah SWT. Dan tiada sesuatu yang dilarang oleh Allah melainkan sudah saya larang kamu kepadanya. Itu juga dengan tiap sesuatu yang dilarang oleh Allah telah aku ceritakan, telah aku larang kepada kamu. Ingatlah bahawa Ruhul Kudus atau Malaikat Jibril AS telah membisikkan dalam perasaan hatiku bahawasanya tidak akan mati jiwa sehingga menghabiskan semua yang menjadi bahagian rezeki dia. Malaikat Jibril dah bisikkan kepada aku, beritahu kepada aku, tidak akan mati jiwa kita ni selagi mana kita tak habiskan rezeki yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Maknanya mati ni adalah disebutkan dengan rezeki juga. Dah habis dah rezeki yang telah ditentukan oleh Allah SWT, maka habislah kita. Maksudnya habislah riwayat hidup kita, tak ada rezeki, mati dah kan. Maka siapa yang berasa terlambat sesuatu padanya, hendaklah menurut dengan cara yang baik-baik, sebab kamu tidak akan dapat mencapai apa yang ada pada Allah dengan sesuatu yang lebih baik daripada perbuatan taat kepadanya. Maka siapa yang berasa terlambat sesuatu padanya, hendaklah dia menurut dengan cara yang baik-baik. Rasa terlambat hidup, rasa terlambat ni kan, maka hendaklah kita buat baik, beramal taat kepada Allah SWT, kerana tidak akan dapat mencapai apa yang ada pada Allah dengan sesuatu yang lebih baik daripada perbuatan taat kepada Allah SWT. Takkan capai, kita takkan dapat capai taat, kita takkan dapat capai kita katakan taubat, kita takkan dapat capai segala-galanya kalau kita ni tak buat taat kepada Allah SWT. Sebab tu amal ni penting, tuan-tuan. Sebab tu ulama ingatkan kepada kita, jangan tunggu khusyuk baru nak semayang. Semayanglah sampai khusyuk. Jangan nak tunggu khusyuk baru nak semayang. Saya ni tak semayang. Kenapa tak semayang? Saya rasa tak khusyuk dah. Jangan. Semayanglah kita ni sampai kita rasa khusyuk. Semayang je. Walaupun malas macam mana pun semayang je. Besok pagi ataupun kita katakan selalu kita katakan semayang subuh, qada.
Semayang jangan tinggal. Lambat sikit semayang tu, semayang. Hingga kan kita rasakan tinggal semayang tu rasa macam dosa. Memang dosa dah, tapi tak rasa. Kadang-kadang ada orang tinggal semayang tak rasa dosa. Tak rasa dosa tinggal semayang. Kerja macam-macam lah. Tinggal semayang tak rasa dosa. Dan ni kita nak latih supaya kita ni rasa dosa kalau tinggal semayang. Rasa macam ralat kalau tinggal semayang. Lebih-lebih lagi sebab tu semayang ni kena latih. Sampai kita rasa tak seronok lah hidup pagi ni kalau tak semayang subuh. Tak seronok lah hidup ni kalau hari ni aku tinggal semayang. Last sekali kita akan dapat khusyuk. Sebab kita buat ni kerana anak Allah SWT. Sebab tu ulama ingatkan kepada kita, semayanglah hingga khusyuk. Dan yang seterusnya, berilah sehingga dapat ikhlas. Berilah atau sedekahlah sehingga dapat ikhlas. Jangan kita nak tunggu ikhlas baru nak bagi. Kenapa tak bagi sedekah? Saya rasa tak ikhlas lah kalau tak bagi. Kalau bagi tak bagi sampai kita rasa apa yang kita bagi ni milik Allah. Tak ada apa pun, kita cuma penyampai saja. Ni yang disebutkan oleh alim ulama. Sebab tu kita ni kena buat taat, kan? Taat kita ni bukan saja sebab kita nak dekat dengan Allah. Buat apa yang Allah suruh, tinggalkan apa yang Allah larang. Tuhan punya bumi ni, Allah suruh semayang, Allah suruh zikir. Tidak dapat apa yang kita nak kecuali dengan taat kepada Allah. Kita takkan dapat syurga kalau kita tak taat dengan Allah. Kita tak dapat syafaat Nabi kalau kita tak taat Allah. Sebab tu kita buat ni apa yang Allah suruh ni sebab Allah. Kita buat apa yang Nabi suruh ni, ikut sunnah Nabi sebab Nabi. Nabi yang boleh tolong kita beri syafaat. Allah yang boleh tolong kita ni. Sebab tu Nabi ingatkan kepada kita, tidak akan dapat mencapai apa yang ada pada Allah dengan sesuatu yang lebih baik daripada perbuatan taat kepadanya. Taat pada Allah. Allah suruh buat. Allah suruh jangan buat. Tu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang ingin menjadi sekuat-kuat manusia, maka tawakal, berserah diri kepada Allah. Siapa yang rasa nak sekuat-kuat manusia, hendaklah kena ada sifat bertawakal kepada Allah. Bila kita ada sifat tawakal pada Allah, Allah yang jaga kita, kita akan rasa kuat. Kalau Allah tak, kita katakan Allah tak izinkan kita dapat mudarat, maka tak jadi kita. Tapi dengan sekuat-kuat tawakal kepada Allah. Siapa yang ingin menjadi semulia-mulia manusia, maka hendaklah bertakwa kepada Allah. Siapa yang rasa nak menjadi semulia-mulia manusia, hendaklah dia bertakwa kepada Allah, tunduk, patuh, taat, takut kepada Allah SWT. Dia akan jadi semulia-mulia manusia. Dengan Allah dia takut, dengan manusia pun dia takut. Takut apa? Takut buat dosa, takut Allah balas besok ni, takut Allah tak pandang kita, takut Allah balas kita dengan benda yang susah, neraka. Ni ketakwaan, sifat ketakwaan, tunduk, patuh pada Allah SWT menjadikan kita ni semulia-mulia manusia. Nak buat pada orang pun kita rasa risau. Allah nampak ni, Allah nampak ni, walaupun pada orang. Waktu Allah kata hablum minallah wa hablum minan nas, jaga hubungan kita dengan Allah
dan jaga hubungan kita dengan manusia. Dan siapa yang ingin menjadi sekaya-kaya manusia, maka hendaklah lebih percaya dengan jaminan Allah, lebih daripada percayanya terhadap apa yang ada di tangan dia. Kata Nabi SAW, siapa yang nak jadi sekaya-kaya manusia, hendaklah dia lebih percaya dengan jaminan Allah, lebih dari dia percaya daripada percayanya terhadap apa yang ada di tangan dia. Jaminan Allah SWT, infak yunfik, jika kamu bagi, Allah akan bagi tambah. Itu janji Allah. Kalau kita ikut pada janji kita, dah ada 100,000 dah, dah ada 10,000 dah, ini cukup dah ni, kan tambah kan. Tapi bila Allah SWT, pelik sifir Allah SWT, tapi infak yunfik, bila kamu bagi, maka aku akan tambah. Dalam ayat Quran kan, dalam surah Baqarah kan, sedekah ni ibarat kamu menanam sebiji benih, kemudian ditumbuh 7 tangkai, dan setiap tangkai itu ada 100 biji. Seolah-olah macam bagi 10 ataupun bagi RM1 dapat RM700, dan malahan lebih lagi, malahan lebih lagi. Itulah yang akan menjadi sekaya-kaya manusia. Sebab tu bila sebut tentang rezeki ni, dia bukan sekadar duit, sihat, rezeki, lapang, rezeki, tak fikir banyak, tak ada masalah, anak-anak dan sebagainya, itu rezeki. Kadang-kadang kita diberikan dengan rezeki yang orang tak ada. Kita ada, orang tak ada. Macam-macam lagi. Ada orang diberikan rezeki ilmu, ada orang yang diberikan rezeki kekayaan, ada orang yang diberi rezeki umur panjang. Itu banyak. Hati kan betul kan, rezeki kan. Alhamdulillah. Nabi Daud AS berkata kepada Nabi Sulaiman AS, wahai anakku, sungguh yang dapat dijadikan tanda adanya takwa seseorang itu ada 3 macam. Jika menjadi tanda adanya takwa dalam seseorang itu ada 3 macam. Apa dia? Yang pertama, baiknya tawakal dalam apa yang belum capai. Baiknya tawakal terhadap apa yang belum capai, insya-Allah dapat. Usaha sungguh-sungguh, sebab tawakal Allah akan bagi ni. Doa, usaha, doa, tawakal. Itu tanda orang yang bertakwa. Yang kedua, redha menerima apa yang tercapai. Dah usaha, doa, tawakal dah, kemudian Allah bagi yang tu, alhamdulillah, redha. Takat ni ya Allah bagi, alhamdulillah. Redha atas apa yang telah terjadi, bukan tak usaha, tapi dia redha. Yang ketiga, sabar menghadapi apa yang terlepas daripada tangan dia. Sabar tu juga satu rezeki. Sebab bila orang sabar ni dengan ketentuan Allah SWT, maka Allah akan bayar kesabaran dia di akhirat besok ni. Kan satu hari diceritakan Nabi SAW, seorang ni besok dekat padang mahsyar, bila dia bertemu dengan Allah SWT, dia pun tengok buku report card. Ya Allah, peliknya, kenapa ni buku report card aku ke ni, kitab aku ni, amalan aku ke ni? Ya, inilah amalan kau, tapi aku tak pernah buat ni, banyak no ni. Aku tak pernah berjihad, aku tak pernah hafal Quran, aku tak pernah sedekah segunung. Kita tekan Uhud, gunung Uhud sebesar gunung Uhud, tak pernah, tapi ada pahala ni.
Kata Allah SWT, itulah berkat daripada doa-doa kamu. Ya Allah, jadikan aku kaya. Ya Allah, kalau aku kaya, aku akan sedekahkan gandum sebesar Uhud. Doa tu akan jadi, Allah akan terima. Dan kalau betul jadi, maka Allah akan tambahkan pahala. Tapi niat yang baik itu pun dah kira pahala. Ya Allah, sihatkan tubuh badan aku. Ya Allah, kalau aku boleh baik, ya Allah, aku nak jadi Al-Hafiz, ya Allah. Tapi pahala niat, oleh kerana niat hafal Quran, maka dapat pahala dah. Belum buat lagi. Kalau buat, lagi tambah. Itu juga dengan yang lain. Dan yang seterusnya, sabar menghadapi apa yang terlepas daripada tangan dia. Kita ni kadang-kadang masalah sabar ni payah kita nak faham. Tapi bila dah kita kena, baru kita akan faham. Kita kena depan mata kan, baru kita akan faham macam mana prinsip ataupun perlunya kemanisan sabar tu. Payah kita kan, itu hari kan 3 bulan duduk rumah, sabar tunggu kan, nak keluar rumah pun takut kan. Pertama kali lah kita katakan takut tengok polis. Tengok polis pun rasa-rasa nak patah balik lah kan. Tapi nak jaga kesihatan punya pasal, nak jaga hidup punya pasal, maka kita sabar. Kesan daripada sabar kita ni, kita dapat jaga kesihatan kita. Manis tak? Manis. Kalau tak sabar itu hari, pergi juga jalan merata dan sebagainya, buat macam dekat Amerika, berlarak beratur pergi kat ni, tak setuju dengan kita tekan perintah berkurung, dah ramai pula kena kan. Ni kesan daripada sabar menyebabkan ada kemanisan dia. Ini seorang datang kepada Syakik Az-Zahid minta nasihat, minta atau maka berkata Syakik, jagalah dan ingatlah 3 macam. Taatlah kepada Allah, maka Allah akan meneguhkan kamu. Taatlah kamu pada Allah, maka Allah akan perteguhkan iman kita. Waktu kita ni kena dekat, mayang kita jaga, solat kita kan, kemudian puasa kita kan, baca Quran kita, zikir kita kan, maka kita akan diperteguhkan. Allah akan perteguhkan kamu. Allah akan kuatkan iman kita. Kita takkan goyah dengan iman kita. Kita takkan goyah dengan Allah. Kita takkan goyah dengan Rasulullah. Kita takkan goyah dengan Quran. Kita takkan goyah dengan macam-macam ni, dengan hadis Nabi SAW. Sebab itulah, taatlah kamu kepada Allah, maka Allah akan perteguhkan iman kamu. Yang kedua, perangilah musuh Allah, maka Allah akan membantu kamu. Perangilah musuh Allah, maka Allah akan membantu kamu. Siapa musuh Allah? Siapa yang tolak Allah? Siapa yang hina Allah? Siapa yang hina Nabi Allah? Siapa yang hina agama Allah SWT? Maka Allah akan membantu kamu. Dan percayalah kepada janji Allah, maka dialah yang akan mendatangkan kepada kamu. Percayalah akan janji Allah SWT, maka dialah yang akan mendatangkan kepada kamu. Allah akan berikan kepada kita ni janji Allah, bila kita buat macam ni, maka Allah akan bagi pahala. Bila banyak pahala kita, maka kita akan masuk dalam syurga. Bukan kita nak masuk syurga,
Itu satu hal, memang kita nak buat tu kerana nak syurga, tapi kita buat kerana arahan Allah, taat kepada Allah. Kerana apa? Sebab la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Ini, maka dialah yang mendatangkan kepada kamu, dialah yang akan datang kepada kamu. Ingat janji Allah, maka Allah yang akan berikan kepada kita. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, andaikan ahli ilmu menjaga kehormatan ilmu, maka mereka hanya memberikan kepada yang berhak. Andaikan ahli ilmu menjaga kehormatan ilmu dan mereka hanya memberikannya kepada yang berhak, pasti mulia terhadap manusia di masanya. Tetapi sayang, mereka berikan kepada ahli dunia untuk mendapatkan dunia, maka hinalah mereka. Kata Ibn Mas'ud, kalaulah ahli ilmu ni menjaga kehormatan ilmu, maka dia akan hanya menyampaikan ilmu kepada orang yang berhak. Maksudnya dia akan sampaikan ilmu ni pada orang yang berhak, orang yang beradab, orang yang tahu macam mana nak laksanakan ilmu, bukan orang yang main-main dengan ilmu. Pasti mereka akan mulia di hadap manusia di zaman mereka. Ialah bila kita bagi orang ilmu, kan, patutnya bila bagi ilmu, orang akan, kita amal ilmu. Bila amal ilmu, dia akan hormat pada yang membagi ilmu. Dengan laksananya ilmu ni, maka orang akan jadi baik. Tetapi apabila dia menyampaikan ilmu kepada orang yang tak baik, ataupun beri ilmu pada ahli dunia untuk mendapatkan dunia, dia ngajak, tapi untuk ahli dunia dengan mendapatkan dunia, maka hinalah mereka. Ini, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membulatkan semua perhatian pemikirannya ke satu, iaitu urusan akhirat semata-mata, maka Allah akan mencukupkan baginya semua kepentingan dunia. Siapa yang buat sesuatu ni kerana Allah, kerana akhirat, maka Allah akan cukupkan kebahagiaan dunia dia. Buat fikir, aku buat ni kerana Allah, aku belajar kerana Allah. Bila buat baik, maka akan dapat pahala, buat jahat akan dapat dosa. Maka Allah akan cukupkan dunia dia, mudahkan perjalanan belajar dia. Begitu juga kalau kita kerja, aku buat ni semua ni kerana Allah. Dalam kerja ni jangan buat, kita katakan perkara-perkara yang dosa. Aku buat kebajikan dalam kerja ni, mudah-mudahan Allah nampak benda baik yang aku buat dalam kerja ni. Aku pegang amanah, tanggungjawab yang Allah berikan, yang bos berikan kepada aku, maka aku laksanakan tanggungjawab ini. Maka bila laksanakan dengan tanggungjawab yang baik, maka dapat pahala. Kalau tak, akan dapat dosa. Ini semuanya dibulatkan, dipusatkan untuk akhirat semata-mata, maka Allah akan mencukupkan baginya semua kepentingan dunia dia. Dan siapa yang sibuk dengan urusan dunia, maka Allah tidak hirau akan dibinasakan. Maka Allah tidak hirau akan dibinasakan atau diseksa di lembah yang mana dalam api neraka. Tapi kalau dia sibuk dengan dunia, tak fikir akhirat, tak heran akan dibinasakan ataupun diseksa di lembah mana dalam api neraka yang disediakan oleh Allah SWT.
Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu berkata, sendi yang terdapat menegakkan Islam itu ada 4. Sendi yang dapat menegakkan Islam itu ada 4. Yang pertama yakin, yang kedua adil, yang ketiga sabar, yang keempat jihad. Para ulama mentafsirkan yang 4 itu, yang pertama yakin ada 2 macam. Yang pertama beramal dengan ikhlas kerana Allah dan tidak mengharapkan suatu kepentingan dunia ataupun pujian makhluk. Yang dimaksudkan ikhlas tadi ataupun yang dimaksudkan yakin tadi ada 2, iaitu beramal dengan ikhlas kerana Allah dan tidak mengharapkan satu kepentingan pun, kepentingan dunia dan juga pujian makhluk. Itu maksud yakin, kita buat ni kerana Allah SWT. Yang kedua, berasa tenang terhadap apa yang dijanjikan oleh Allah, iaitu mengenai soal rezeki. Kita katakan berasa tenang terhadap apa yang telah dijanjikan oleh Allah, iaitu mengenai soal rezeki. Ni yakin. Termasuk dalam benda yang pertama dalam menegakkan ataupun menegakkan Islam ini ada 4, iaitu yakin. Yakin kita buat ataupun kita beramal ni ikhlas kerana Allah SWT. Tidak mengharapkan suatu kepentingan dunia, sebab dunia akan tinggal, dan juga pujian makhluk. Yang kedua, berasa tenang dengan apa yang telah dijanjikan oleh Allah, iaitu mengenai soal rezeki. Ada ke, tak ada ke, naik ke, turun ke, itu adalah ketentuan Allah SWT. Bab rezeki, jodoh, umur, ajal, semua Allah dah tulis dalam perut mak kita. Masa kita dalam perut mak kita 4 bulan dalam perut mak kita. Itu yang dimaksudkan dengan yakin tadi. Yang kedua adil. Sendi yang dapat menegakkan Islam ada yang kedua, iaitu adil. Juga ada 2 macam. Jika berasa mempunyai kewajipan, maka segera dilaksanakan sebelum dituntut. Yang adil yang pertama, iaitu jika ada tanggungjawab pada Allah, pada sesiapa pun, hendaklah dilaksanakan sebelum dituntut. Sebelum orang tanya, kita dah buat. Sebelum Allah tanya, kita dah buat. Dan jika berasa mempunyai hak, maka menuntutlah dengan lunak dan baik. Kalaulah kita pula ada hak orang-orang, hak kita pada orang, maka hendaklah menuntut dengan lunak dan baik. Yang ketiga sabar. Sabar ni pun ada 2 macam, iaitu sabar menunaikan kewajipan dan sabar menahan diri daripada larangan Allah. Sabar ada 2 macam. Sabar menunaikan kewajipan. Dalam semayang sabar, sebab semayang ni susah. Nak tomak ni lah, nak baca dan sebagainya, nak bangun pun kena sabar. Nak pergi semayang ni, alah, nak tengah hari kan. Zaman PKP tu tak apa, semayang kat rumah kan. Main asar, letih, semua letih kan. Dalam hidup ni semua letih kan. Kerja letih, tidur pun letih kan. Bangun ada yang segar itu ada, letih juga. Kenapa ni letih? Baru bangun tidur kan. Letih kita kan. Yang tak letih bila mati tak letih kan. Kahwin letih, bujang letih, semua letih. Sabar kan? Sabar menunaikan kewajipan. Puasa kena sabar, pergi haji kena sabar kan? Semua sekali benda ni
adalah sabar untuk menunaikan kewajipan, dan sabar menahan diri daripada larangan Allah. Menahan diri daripada larangan Allah. Allah kata jangan minum arak, sabar. Jangan berjudi, jangan zina, itu semua larangan Allah, sabar. Jangan buat. Kalau buat maknanya kita ni silap besar. Allah kata jangan buat, kita buat juga, payah kan? Dah ada dalam Quran macam-macam dah, sabar banyak dah yang Allah larang kepada kita. Tu kan? Nak sabar diri daripada Allah larang, benda yang Allah larang. Yang keempat, jihad. Jihad ni pun ada dua macam. Jangan melupakan musuh kamu, iaitu syaitan. Sebab bila kamu lupa atau lengah, maka dia tidak lengah terhadap kamu. Ia bagaikan serigala di tengah-tengah kambing. Maka tiap kambing yang lengah ataupun yang alpa ataupun yang lalai akan diterkam. Kedua, kebanyakan ujian anak Adam mengenai harta. Maka relakanlah diri kamu dengan bahagian yang sederhana supaya kamu tidak tertipu dengannya. Tidak tertipu dengannya. Jihad ni ada dua, iaitu jangan lupa dengan musuh kita yang kekal abadi, iaitu syaitan. Kerana kalau kita lupa sekejap je, maka dia akan terkam kita, dia akan ambil kita. Macam kita duduk tengah pantai, tepi pantai kan, kita lupa bahawa kat situ tu ada signboard, ada buaya. Macam kita lah kan, pergi dekat Sungai Kesang tu kan nampak hijau tu kan, cantik, cerah je kan, siap nampak dalam lagi kan, siap bergambar lagi dalam tu. Tak tulis, tak nampak ke gambar sebelah tu ada buaya tu kan, tengah-tengah ambil gambar, ngap orang. Sebab lalai, ngap kan dengan buaya. Sebosor macam tu kan. Itu juga kita berhati-hati. Sikit je ni, kadang-kadang sikit je lalai je menyebabkan kita ni lari ataupun termasuk dalam godaan syaitan. Ini yang tak nak ini. Yang kedua, kebanyakan ujian anak Adam mengenai harta. Maka relalah diri kamu dengan bahagian yang sederhana supaya kamu tidak tertipu dengannya ataupun olehnya, iaitu harta. Takut itu kan. Syakik bertanya kepada Hatim bin Hasham, berapa lama kamu datang kepada aku? Iaitu selama 30 tahun. Kita sambung sikit lagi, InsyaAllah. Azan tu.
لا إله إلا الله اللهم بحمدك الصلاة القائمة آت سيدنا محمد رسول وبارك إنك لا تحمد. Kesimpulannya, marilah kita bersama dengan hadis Nabi SAW. Ada satu hari datang seorang laki-laki jumpa dengan Rasulullah SAW. Dia tanya, ya Rasulullah, apa maksud tawakal? Apakah saya lepaskan unta dan tawakal, atau saya ikat kemudian tawakal kepada Allah? Ya Rasulullah, apa maksud tawakal? Adakah saya lepaskan unta ni? Ni unta ni saya ni. Adakah saya lepas ke tak, ya ikat dan kemudian tawakal, ataupun saya ikat betul-betul kemudian tawakal kepada Allah? Jawab Nabi SAW, ikatlah dan bertawakallah kepada Allah SWT. Maksudnya apa? Usaha penting, dan kemudian doa, dan kemudian tawakal kepada Allah SWT. Inilah kehidupan kita. Inilah sebagai seorang yang beriman, dan pergantungan kita dengan Allah SWT memang tidak boleh dilupakan. Setelah kita usaha, kita doa, dan kita tawakal kepada Allah SWT. Salah kalau kita tawakal Qadariyah kan, tawakal masalah, tak usaha, duduk je rumah. Kenapa? Tawakal kan? Allah akan bagi rezeki. Senang no? Macam tu, tak nak macam tu kan? Usaha, doa dan tawakal. Waktu tuan-tuan rahmatullah Allah SWT, InsyaAllah kan, dalam kita meniti kehidupan kita ni, kita ada Allah, kita ada Rasulullah SAW. Memang kita mengharapkan kepada Allah untuk kita ni buat amal dekat dalam dunia ni. Mudah-mudahan kita ni meniti untuk akhirat. Yang namakan kebahagiaan kita ke akhirat ni lah apa yang kita buat. Sebab tu kita, para alim ulama ingatkan kepada kita, dalam dunia ni nak kena cari dua duit. Duit dunia pun nak kena cari dekat dunia, duit akhirat pun nak kena cari dekat dunia. Sebab tu salah kalau orang katakan, alah dunia lah, akhirat. Salah. Ni waktu tuan-tuan rahmatullah Allah SWT, keinginan kita, matlamat kita adalah akhirat. Dan inilah mata rantai apa yang kita buat ni, Allah akan nilai besok ni, dan balasan besok dekat akhirat. Waktu tuan-tuan rahmatullah Allah SWT kan, sifat yang paling kita nak payah ataupun kita nak ni, sifat beriman, sifat yakin, sifat tawakal, sifat tawaduk. Sebab benda tu semua ada dalam hati, dalam jiwa kita. Waktu kita kena kan, ingat pada diri kita, ingat pada kawan-kawan kita. Mudah-mudahan apa yang kita buat ni kan, semuanya kerana Allah, bukan kerana yang lain. Lebih-lebih lagi na'udzubillah kalau buat ni kerana dunia ni. Marilah kita sama-sama beristighfar. Mudah-mudahan Allah SWT mengampuni kita. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa hu wal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Ila astunil firdausi a'la wa la aqwa ala nari jahim. Allah fa'abni tawbatan wa
وفي ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. Tuhanku, aku tidak layak masuk syurgamu, namun tak upaya menghadapi api neraka-Mu. Terima taubatku dan ampunkan dosa-dosaku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imanan wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina, 'allimna minhu ma jahilna, warzuqna tilawatahu آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Yang baik itu kepada Allah, yang kurang kelemahan saya sendiri, ampun dan maaf kesalahan dan silap. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah SWT. Marilah kita sama-sama tutup dengan tasbih kepada Rasul As. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr. Innal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.